Hello, selamat pagi dan selamat berhujung minggu Asia. Anda ditemani oleh saya, tak lain tak bukan Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu pada hari Sabtu ini, 3 Julai bersamaan dengan 22 Zulkaidah 1442 Hijrah. Kita bersiaran hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Bekerja sekarang dan mengucapkan selamat melalui hari-hari anda. Kita masih lagi dalam fasa PKP di mana kita memang diwajibkan, disarankan untuk sentiasa berada di rumah jika tidak mempunyai sebarang urusan berada di luar. Dan kepada anda, kita juga dalam fasa pemvaksinan. Kepada anda yang masih belum mendaftar, sila berbuat demikian di aplikasi My Sejahtera, atau anda boleh pergi sahaja ke mana-mana klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan untuk melakukan pendaftaran anda. Dan anda perlu ingat, kita harus menyahut seruan kerajaan di mana mereka ingin agar semua rakyat mendapat vaksin dalam kadar yang segera. Jadi kepada anda, hari ini kita ada kupasan yang cukup menarik bersama dengan tetamu istimewa kita. Dan ingin tahu apakah topik dan tetamu siapa yang bersama saya pada hari ini, terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Namun sebelum itu, saya ingin kongsikan dengan anda satu perkongsian yang menarik pada pagi ini. Sebagai kita boleh dikatakan di sini sebagai panduan kepada kita juga. Saya faham sekarang ni adalah musim Euro Cup. Bila kita sebut pasal Euro Cup ni, saya kira ramai dalam kalangan kita ni mesti tak cukup tidur. Mesti ada dalam kalangan kita ni yang sanggup berjaga sehingga lewat malam, yang sanggup berjaga sehingga lewat pagi, semata-mata untuk menyokong pasukan bola sepak kegemaran dia. Jadi hari ini saya ingin kongsikan dengan anda tentang 9 tanda tidak cukup tidur. Bila kita tidak cukup tidur ni, simptom pertama yang kita mudah untuk lihat adalah moody dan mengidam air kopi. Jadi apabila seseorang itu kurang tidur, secara psikologikalnya ia akan memberikan satu perasaan yang boleh dikatakan ini sebagai tidak selesa, perasaan mengantuk. Jadi apabila seseorang itu letih, seseorang itu mengantuk, dia secara tidak langsung akan mengganggu keseluruhan mood orang tersebut. Jadi orang tersebut akan merasa moody. Sebab saya tengok ibu saya walaupun cukup tidur ke tak cukup tidur ke, memang gemar untuk meminum kopi pada awal pagi. Jadi mungkin minum air kopi ni adalah bergantung kepada individu. Mungkin ada individu yang apabila kurang tidur, mereka cenderung untuk mengambil air kopi dalam kadar yang banyak. Tapi mungkin bagi orang yang biasa-biasa, air kopi itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka. Dan yang ketiga ni, kerap makan makanan ringan. Mungkin dalam kalangan kita tak perasan sebenarnya apabila kita kerap dan mempunyai selera yang tinggi untuk mengambil makanan ringan ini, kita sebenarnya itu adalah tanda-tanda kurang tidur. Dari lepas ini kepada anda, kepada tiba-tiba anda rasa di rumah, rasa nak mengunyah aja, rasa nak makan je makanan ringan, itu mungkin maksudnya anda kurang tidur. Dan yang seterusnya adalah rasa kemurungan dan jerawat keluar dengan banyak. Mereka sebut tentang kurang kesihatan kita, tapi dari segi fizikal, dari segi luaran, dia juga boleh menyebabkan jerawat keluar. Dan apabila jerawat keluar, ia langsung dapat menjejaskan emosi kita dan seterusnya membuatkan kita merasa murung. Dah lah tak cukup tidur, kita merasa lesu, kita merasa letih, kita merasa mengantuk. Jadi secara tak langsung tu kita akan rasa murung dekat tempat kerja ataupun di rumah kerana kurangnya tidur. Dan saya kira salah satu simptom ini memang kita harus prihatin adalah berat naik. Jadi mungkin kepada anda, diet dah jaga, anda dah melakukan senaman, tetapi berat tetap naik. Kenapa berat itu tetap naik? Jadi di sini Public Health Malaysia mengatakan bahawa itu merupakan salah satu tanda tidak cukup tidur. Jadi lepas ini perlu awasi berat anda. Tiba-tiba saja berat anda naik secara mendadak, walaupun anda menjaga pemakanan anda, walaupun anda bersenam, tapi diet tapi berat badan anda naik, itu mungkin bermakna anda kurang. Bila tersebut dan fokus terganggu ini memang saya setujulah, kerana saya rasa saya pun pernah mengalami keadaan di mana apabila saya kurang tidur, saya merasa fokus saya terganggu di tempat kerja dan memori saya tu mudah terlupa. Kerana apabila kita mengantuk ni, kita tak cukup tidur ni, kita mengantuk, jadi secara tak langsung ni kita asyik fikir tentang tidur. Kita mungkin fikir
penatnya hari ni, rasa nak balik tidur lah di tempat kerja. Jadi itulah merupakan salah satu simptom tanda tidak cukup tidur. Dan yang saya kira salah satu simptom ini rasa malas pada waktu pagi. Rasa malas pada waktu pagi juga merupakan salah satu simptom tidak cukup tidur. Kerana apabila kita tidak cukup tidur, badan kita kurang tenaga, badan kita lesu dan ia akan membuat badan kita apabila kita bangun pagi menimbulkan rasa malas kerana badan kita tu dah lesu, dah letih. Jadi nak bangun pagi pun agak sukar bagi kita kerana kita tidak mempunyai tenaga untuk bangun pagi dengan cergas. Jaga pada waktu malam dan sekiranya nak kuat berjaga sehingga ke awal pagi, tolong kurangkan kerana ia boleh mengganggu fokus dan boleh mengganggu memori anda. Jadi mungkin kita nampak perkara ini remeh tapi sebenarnya ia boleh mengganggu prestasi kerja kita. Apabila mengganggu prestasi kerja di tempat kerja kita, ia akan menimbulkan rasa tidak senang ataupun rasa syakwa sangka rakan kita kepada kita. Dan yang terakhir adalah anak mata merah, bengkak dan lingkaran mata. Jadi kita dah lah sekarang ni kita perlu mengenakan mask dan meletakkan pelitup muka. Jadi bukan saja pelitup muka tu meninggalkan kesan di atas muka kita, namun sekiranya kita kurang tidur akan meninggalkan kesan seperti bengkak dan lingkaran hitam. Dan yang paling ketara adalah anak mata tersebut akan menjadi merah. Jadi tengah pakai pelitup muka ni, turun kerja dengan mata merah ni, rakan-rakan sekerja yang tengok kita pun takut sebab tiba-tiba mata merah dengan bengkak, dengan lingkaran mata. Jadi kepada anda, kita tahu kita masih lagi dalam fasa PKP, kita masih lagi terpaksa duduk di rumah. Jadi mungkin anda boleh menggunakan peluang ini untuk mendapatkan rehat dan tidur yang secukupnya, di mana saya kira ramai dalam kalangan kita yang bekerja dari rumah. Jadi mungkin anda boleh mengambil kesempatan ini dengan bangun agak lewat kerana anda tidak perlu turun awal ke pejabat ataupun di tempat kerja, kurang anda perlu mengharungi kesesakan lalu lintas. Jadi anda boleh gunakan peluang ini untuk mendapatkan tidur anda yang secukupnya. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian dan info saya tentang kesihatan, iaitu 9 tanda tidak cukup tidur. Selepas ni saya ada satu topik yang cukup menarik yang akan dikupaskan bersama dengan tetamu istimewa kita. Mesti terus bersama saya ni, saya tak tipu. Memang topik ni cukup menarik dan topik ini khusus kepada semua orang, tidak kira peringkat usia. Jadi terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi seperti yang saya janjikan, ketemu topik dan kupasan yang cukup menarik pada pagi ini yang akan dikupaskan bersama dengan tetamu istimewa kita. Jadi topik yang akan kita kupaskan, robotik ini ialah teknologi yang menggabungkan bidang kejuruteraan dan sains yang merangkumi kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan maklumat, sains komputer dan sebagainya. Teknologi ini digunakan untuk mencipta sebuah mesin yang boleh menggantikan manusia dan meniru tindakan manusia, dengan kata lain robot. Nampak menarik kan? Permulaan pengenalan tentang robotik ini dah dapat menarik minat kita. Kita pun dah tertanya-tanya, adakah suatu hari nanti ataupun di masa akan datang robot ni dapat menggantikan tenaga manusia. Jadi bersama kita hari ini untuk berkongsi mengenai pertandingan robotik anjuran Petrosains ialah Encik Kamarudin Kasim. Ya, selamat pagi Encik Kamarudin. Selamat pagi. Terima kasih kerana mengundang saya untuk siaran hari ini. Sejahtera Asia. Jadi Encik Kamarudin apa khabar pagi ini? Alhamdulillah sihat. Sangat sihat. Ya, jadi kan untuk berada di rumah. Jadi untuk permulaan Encik Kamarudin, diharapkan pertandingan robotik ini pada tahun ini ada kelainan dan berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi boleh Encik Kamarudin kongsikan bersama kita pada hari ini apakah mengenai pertandingan robotik ini? Okey, boleh. Tapi sebelum saya jawab soalan tu, saya rasa saya kena cerita sikit. Dia kena ada penceritaan sikit baru benda ni lebih exciting. Saya pun berminat. Kami daripada Petrosains. Kan, dia anak syarikat Petronas. Salah satu misi kami ialah untuk mempopularkan STEM
Dan kita nak STEM ni sesuatu yang boleh dibawa bual bicara. Dan one of the element, salah satu unsur-unsur yang kita rasa yang boleh menarik minat pelajar-pelajar terutamanya ialah robotics. And that's the reason why kenapa kita mengambil robotik ni salah satu daripada offering yang kami buat di Petrus Science. Sebab kita yakin bahawa robotik ini sesuatu yang penting untuk kita bergerak maju dan ia merupakan salah satu unsur-unsur yang perlu diketahui untuk kita menjurus ke arah IR 4.0. Dan oleh yang demikian tu barulah kita pada tahun 2018 kita mengadakan pertandingan robotics RBTX Challenge sebenarnya. Cumanya di sini kita nak tekankan RBTX pertandingan itu merupakan dia punya end product, tapi dia punya perjalanan tu Sharon, perjalanan tu yang kita amat menghargai. Di mana setiap peserta, peminat, orang yang minat, yang tak tahu, yang entusiastik kan, yang dah ada kan, kita appreciate di mana itu merupakan satu platform di mana berlaku perkongsian maklumat, berlaku perkongsian ilmu, dia berlaku satu titik pertemuan di mana peserta-peserta dan orang umum, orang awam tu dia berkongsi. Itu yang paling mahalnya. Dan itulah merupakan salah satu kita dapati bahawa RBTX ni telah dijadikan signature program untuk Petrus Science. Kan, sebab dia memberi peluang kepada orang umum, peminat-peminat robotics untuk mempelajari satu hal, meneroka satu juga, dan dia juga boleh menggunakan robot yang mereka bina sendiri. Maknanya macam Sharon, kalau pandai, kalau boleh buat robotics, you can actually participate dalam pertandingan tu. Menggunakan robot sendiri yang boleh buat sendiri. Itu yang dia punya, pada saya faktor yang ingin kita tekankan di sini bahawa dia bukan hanya untuk menang saja. Tapi kita menekankan bahawa anda boleh buat robot anda sendiri dan anda boleh menyertai pertandingan ini secara online. Itu yang paling penting yang kita nak tunjukkan di sinilah. Selain daripada itu, yang kita nak tekankan juga pameran pertandingan RBTX ni dia selari dengan pelan induk pembangunan pendidikan Malaysia, di mana kita menggalakkan menggunakan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi dan keupayaan untuk berinovasi pertandingan, yang mana dia juga kita gunakan platform ni untuk melatih para pelajar sekolah dan juga guru-guru untuk mereka untuk membuat coding dan menggunakan sensor-sensor yang asas untuk dimasukkan ke dalam robotics yang mereka ciptakan tu untuk menyertai pertandingan ini. Di samping itu juga untuk aktiviti-aktiviti pertandingan untuk acara innovation, IoT merupakan elemen yang banyak yang digunakan untuk inovasi tahun ini, which saya akan ceritakan kemudianlah. Jadi kalau kita lihat dia punya pertandingan pada tahun ini, apakah kelainan yang cuba ditonjolkan pertandingan tahun lepas? Okey. Untuk makluman, tahun lepas kita tak anjurkan because of COVID-19 kan. Jadi kita tunda dan kita berbincangkan kita punya rakan-rakan kita. Jadi untuk tahun ni, atas permintaan ramai yang minta ni sebenarnya Syahrini nak beritahu. Ramai yang excited nak participate tapi dia tak tahu macam mana sebab tahun lepas tak ada. So untuk tahun ini 2021 apa yang kita lakukan? Kita melakukannya 100% secara virtual, secara maya. Jadi di mana saja anda berada, anda boleh menyertai pertandingan Petrus Science RBTX Challenge 2021. Itu yang paling seronoknya. Maknanya tak macam sebelum ni. Macam 2 tahun sebelum ni, kalau anda daripada KK, anda kena fly datang KL. Macam 2 tahun lepas ada satu sekolah tu. Ini sekolah ni saya kena sebut ni. Saya suka sekolah ni. SK Long Sepiling. Sekolah yang bagus. Dia datang. Datang satu pasukan dalam lebih kurang 10 orang datang. Menyertai benda ni, dua kategori, inovasi dan juga line tracer. So kali ini kita buat 100% secara maya, secara virtual. Jadi tidak kira di mana anda berada, anda boleh menyertai ini dan saya galakkan sangat sebenarnya. Again, pertandingan is satu, tapi yang paling penting perjalanan tu, proses tu, the journey untuk memasuki itu penting. Maknanya pelajar-pelajar ni akan belajar untuk buat coding, untuk buat design, and yang paling penting Sharon, dia belajar macam mana nak troubleshoot. Troubleshoot ni maknanya kalau dia tak bergerak tu, kat mana yang kita nak tengok dia punya flaws, kesalahan dia tu. Di situlah mereka akan belajar. Itulah yang paling mahal pada saya. Apa tapi
Tetapi apa yang menarik minat saya seperti yang Cik Kamarudin kongsikan tadi bahawa sekiranya saya pandai untuk membuat robot sendiri, maka saya boleh menyertai pertandingan tersebut. Tapi sekiranya ada golongan pelajar, kita khusus kepada pelajar yang berminat tapi tidak berminat, tiada macam tunjuk ajar bagaimana untuk menghasilkan robot Ah, sendiri. okey. Dia ada beberapa cara. Salah satu Mhm. caranya dia boleh beli kat online kan, robot yang tersedia ada, Mhm. dan salah satu lagi dia boleh pergi kat kedai kami lah, Betul Science. Cuma detail-detail tu semua akan terdapat dalam kita punya website untuk detail lah kan. Cumanya kalau dia minat, tak kisahlah apa jenis brand, Mhm. jenama apa pun, as long as dia memenuhi syarat-syarat pertandingan tu yang paling penting yang kami nak tekankan di sini. Saya rasa kalau dia Ah. minat, dia akan boleh meneroka, mencari di mana saja boleh sebenarnya. Oh, jadi bagaimana dengan tema Jadi robot kalau kita Pak? Sharon nak masuk pun boleh sebenarnya. Maknanya Sharon kena masuk yang open category tu. Bila masuk open Ah. category tu, di Ah. situ nanti apart from pertandingan ni apa yang kami buat, kami cuba nak adakan bengkel, Mhm. workshops, tutorial and also Mhm. clinics secara maya nanti. Cuma kita tengah menunggukan kita punya discussion dengan MOE lah. Mhm. Eventually apa yang kita nak buat, kita mengharapkan dengan ada tutorial yang secara ringkas ni akan membantu guru-guru yang pelajar untuk memahami sedikit sebanyak tentang coding, untuk troubleshoot, dan yang paling penting yang untuk klinik tu mengenal pasti kat mana yang kelemahan-kelemahan yang boleh di-tackle seawal mungkin. Jadi memang satu perkongsian permulaan ni pun dah saya rasa cukup menarik di mana sebenarnya banyak lagi yang saya nak tanya terutama sekali tentang pembelian robot tu. Bagaimana pertandingan tu dianjurkan. Tapi semuanya kita akan ketahui selepas ini bersama dengan Encik Kamarudin. Kita berehat Ya. seketika, jangan ke mana-mana. Ya, kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga Encik Kamarudin Kasim dengan topik kita pada pagi ini, pertandingan robotik Petroscience secara virtual. Jadi kepada anda yang baru bersama kami, sebentar tadi Encik Kamarudin dah kongsikan bahawa untuk menyertai pertandingan ini, anda boleh mereka sendiri robot tersebut ataupun anda boleh beli robot yang sedia ada. Itu yang membuat saya tertarik kat sini. Saya nak tanya dengan Encik Kamarudin ni. Sekiranya bagaimana pertandingan ini diadili? Okey, macam saya cakap tadi tu, kalau dia nak beli robot yang online, dia boleh buat. Tetapi kalau macam Sharon jenis yang memang robot enthusiastic, tahu coding, ada 3D printer kat rumah, nak buat robot tu sendiri, boleh sebenarnya. Pun boleh juga. So dia ada dua pilihan. Menggunakan yang sedia ada dan membina sendiri yang apa yang dia rasa dia boleh buat, pun boleh juga. Jadi untuk pertandingan ni sebenarnya dia ada beberapa kategori. Dia ada beberapa, just nak ceritalah sebelum tu. So daripada sebelum kita pergi kepada kategori tu, nak beritahu lah daripada 2018 kan, so far kita dah menarik sebanyak 1,500 penyertaan dan lebih kurang 2,954 pelajar menyertai lah peminat-peminat robotics ni, yang macam saya bagi contoh tadi lah, SK Long Spilling tu kan, antara mereka yang berminat menyertai kita punya pertandingan robotics ni. Cumanya untuk tahun ni kita harapkan lebih ramai peserta sebab dia diadakan dengan menggunakan platform virtual, di maya. Jadi saya rasa lebih ramai sekolah-sekolah ataupun peminat-peminat ataupun even sharing kalau mampu, memang mampu, saya rasa boleh menyertai pertandingan RBTX 2021 ni. Now, just nak cerita sikit lah, apa ada dalam RBTX kali ni. Nah, untuk makluman, dia ada beberapa kategori-kategori, so saya nak jelaskan di sinilah. Terdapat 3 kategori yang utama yang ada dalam pertandingan RBTX kali ni, iaitu Robo Tracer, Robo Sumo dan Innovation. Nah, Robo Tracer ni berdasarkan nama dia, dia trace. Jadi buat apa? Dia follow, dia ikut je line sebenarnya. Dia follow tracer, dia ikut line yang disediakan tu. Dan yang Robo Sumo ni, kalau namanya, I'm sure Sharon you're familiar kan, sumo ni kan, dia bertempur kan. Kalau 2 tahun lepas tu robot sama robot dia bertempur. Kali ni untuk virtual tak, misi dia berlainan sedikit. Maknanya kita akan letak, bagi dia assignment untuk dia menolak objek tu di keluar gelanggang.
Itu untuk robot semua. Dan untuk innovation ni, kita ingin untuk mereka menyelesaikan masalah yang wujud di sekeliling persekitaran mereka dengan menggunakan konsep-konsep IoT ataupun microcontroller sebenarnya. Itu yang cuba kita nak tekankan di sini. Sebab we believe budak-budak kita cerdik, pandai dan mereka mampu menyelesaikan masalah, dan kita yakin bahawa masalah yang diselesaikan itu kan something yang boleh kita bawa even to international platform, kan. Betul. Jadi dia punya sharing kalau berminat, kan, kalau penonton-penonton berminat, dia boleh pergi ke laman web Petroscience, www.petroscience.com.my/RBTX challenge sebenarnya. Dalam tu ada syarat-syarat pertandingan dia akan bagikan lebih detail maklum-maklumat yang mana yang untuk membantu anda untuk menyertai RBTX 2021. Jadi bagaimana sambutan setakat ini? Kita baru saja buka. Sambutan dia akan tutup pada bulan 9 dan kami yakin sebab so far bila kami buat sesi taklimat dengan pengetua guru besar 2 hari lepas, ramai dah tanya nak masuk, dan seperti soalan Sharon jugalah, semua tanya soalan favorite, kat mana nak beli robot? Dan yang kedua, kat mana nak attend the workshops ataupun dia punya tutorial tu. Yang tu semua dalam pipeline, nanti kita akan update from time to time dalam website kita. Adakah salah satu syarat pertandingan ni di mana peserta-peserta yang menyertai pertandingan ini perlu mengikuti kriteria robot yang ditetapkan? Oh tak. Dia boleh pakai apa saja jenis jenama yang dia suka as long as dia menepati syarat-syarat pertandingan tu. Itu yang paling kalau penting. digunakan, mungkin ada segelintir masyarakat kita yang kreatif ni, mereka menggunakan barangan guna pakai tapi berjaya menghasilkan robot. Adakah boleh diterima? Boleh. Kita nak. Sebab kena macam saya cakap tadi, Sharon, untuk Petroscience yang paling penting ialah the journey, perjalanan untuk dia pergi ke pertandingan tu. Jadi kalau dia nak gunakan bahan yang sedia ada, terpakai, recycle, kita kata oh that is good enough. Maknanya misi kita berjaya. So kita sebenarnya nak menghasilkan pelajar-pelajar kita yang berdaya kreatif, kan, mempunyai pemikiran aras tinggi, kebat, okey, kemahiran berfikir aras tinggi untuk menyelesaikan ni, dan boleh melakukan connecting the dots, iaitu dengan bahan-bahan apa yang sedia ada, mereka mampu untuk membina robot mereka sendiri. Itu yang paling mahal. Kalau ada macam tu kan, saya memang bagus. Itu satu pujian untuk mereka. Sebenarnya dia punya perjalanan tu banyak ilmu dan kemahiran yang akan diperolehi melalui perjalanan mereka untuk menghasilkan robotik ini. Jadi berdasarkan itu yang paling penting. Betul tu. Berdasarkan pengalaman Encik Kamarudin sendiri, kita nak tahulah juga kalau peringkat usia mana yang lebih banyak menyertai pertandingan tersebut. Oh, dia ada daripada sekolah rendah, maknanya darjah 5-6, okey, dan ada sekolah menengah dan dia ada open kategori. Lah, saya ingat saya 2 tahun lepas ada adik ni, dia daripada Sungai Petani. Dia berumur 9 tahun. Tapi bapa dia saya dengar tu saya pun terkejut, tapi maknanya saya yakin yang anak-anak kita, Sharon, yang Malaysians ni, they can do that. So budak ni masuk. Cuma bapa dia memang very clear, dia kata dia masuk ni untuk exposure. Satu lagi untuk menggunakan dia punya quality time with the kids, the boys tu. Sebab anak dia dulu dia hantar lelaki tu. Dia menggunakan tu untuk dia berinteraksi, engage dengan dia orang ni, so that they do meaningful activity together sebenarnya. So dia masuk and then they appreciate sebenarnya benda-benda ni. So therefore nak jawab soalan you, kalaulah ada budak yang berumur 7 tahun nak masuk, by all means go ahead, ada open category. I'm sure we will support, sebab pada kami tiada umur. Sama juga kalau ada uncle-uncle yang umur 56, 57 yang berminat, I mean at that particular age you want to explore and venture new things kan, go ahead, come join. Sebab I think it's the sharing tu yang penting sebenarnya. Perkongsian tu yang kita nak cuba amalkan di sini. Kan, daripada yang muda sampai ke yang berumur, dan kita berkongsi macam mana untuk kita menambah baik dan berkongsi pengalaman. Itu spirit dia. Itu spirit kat Petroscience sebenarnya. Dengan kita sekarang tengah fasa PKP, di mana saya rasa kebanyakan daripada kita berada di rumah. Jadi ia merupakan satu peluang kepada ibu bapa untuk bersama anak, sama-sama mereka menghasilkan robotik ini berdasarkan kreativiti masing-masing. Jadi kalau kita lihat
walaupun PKP kita terpaksa berada di rumah, ada hikmah di sebaliknya. Di mana aktiviti ini menjadi salah satu aktiviti keluarga, aktiviti bersama yang dilakukan bersama ahli keluarga seperti yang Encik Kamarudin kongsikan. Tak kira peringkat usia, semua boleh menyertai pertandingan ini. Jadi why not jadikan pertandingan ini sebagai pertandingan keluarga. Jadi semua sertai. Kita tengok siapa yang akan menang nanti. Saya rasa betul. Masuk yang open category itu kan, belajar sama-sama kan, and then I'm sure with that quality time you ada with your families kan, husband and wife dengan anak semua macam mana kan, I think it will be something yang memorable sebenarnya kan. So and then secara tak langsung kita memupuk minat STEM ni seawal yang mungkin, tapi dia tak sedar. Itu yang paling penting. Dia tak sedar yang dia dah belajar STEM. Contoh macam innovation kan, you need to know the science behind it for you to solve the need kan. So kita akan bagi support yang mana boleh lah, tapi the quality time yang you ada, yang you buat dengan anak-anak tu, it's more to me valuable lah rather than pergi mall kan. Mall pun dah tak boleh pergi sekarang ni kan. So what are the things that you boleh buat sebenarnya kan? Takkan nak baju buku all the time kan. So maksudnya one of the alternatives that masuk pertandingan-pertandingan yang macam ni, yang mana kami buat, and dia saya rasa I can assure you based on apa yang saya tengok 2 tahun lepas tu, sebab kami buat di Stadium Melawati, saya pun terkejut ramai mak bapak yang datang yang menunjukkan minat sebenarnya. So I believe penuh Stadium Melawati tu penuh dengan mak bapak datang, and memang is something yang saya rasa sejuk hati. Kalau orang kita cakap sejuk hati to see that parents bagi support ke anak-anak dia, macam saya cakap tu lah, dia punya end journey is menang lah kan, but the journey is more important. Maknanya dia tengok kawan-kawan dia belajar, oh macam ni, and then they ask how do you do that, different kind of learning, tapi itu yang berlaku. Dia belajar dengan tengok, dia belajar dengan tanya, dia belajar dengan macam mana nak dapat ni, siapa boleh train, all these things sebenarnya membantu untuk memupuk minat dia untuk belajar ke arah the next level sebenarnya. Betul-betul, sebenarnya saya sokong banyak aktiviti penganjuran seperti robotik ni, di mana ia dapat membantu golongan anak muda khususnya untuk lebih minat ke arah STEM. Sebenarnya banyak ni perkongsian ni, semakin rancak kita berbual, semakin banyak perkongsian yang bermakna, yang sebagai informatif kepada kita semua daripada Encik Kamarudin. Tapi kita rehat seketika, kita bagi peluang kepada anda penonton semua, mungkin pada kita ini anda boleh melakukan pendaftaran anda. Daftarlah diri sendiri ke, anak ke, siapa-siapa yang berminat untuk menyertai pertandingan robotik ini. Jadi kita berehat seketika hanya dalam Sejahtera Asia, jangan ke mana-mana. Ya, kembali bersama saya Shirin Kezia dan juga Encik Kamarudin hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi kepada anda yang jika anda terlepas siaran kami, boleh pilih mana-mana episod yang anda ketinggalan. Jadi kepada anda yang baru bersama kami, selepas ni kita semua mesti nak tahu apakah kategori-kategori yang ditawarkan dalam pertandingan ini, Encik Kamarudin. Okey. So saya jelaskan tadi secara ringkas kategori-kategori. So secara detailnya, dia ada 3 kategori tadi. Yang pertama Robo Tracer, Robo Sumo dan juga Innovation, di mana semua ketiga-tiga ni terbuka untuk semua pelajar sekolah. Okey, sekolah rendah dan sekolah menengah serta orang ramai. Orang ramai itu untuk sharing dengan family lah untuk masuk, okey. Now, bagi kategori robot, sebentar Cik Kamarudin, kalau kategori orang ramai ni ada peluang tak nak menang? Ada. Nanti hadiah dia saya sebut. Hadiah dia lumayan. Jadi kepada penonton, jika anda ingin tahu apakah hadiah yang ditawarkan, terus bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. So saya ulang balik tadi, bagi kategori Robot Tracer, peserta perlu menggerakkan robot ciptaan mereka atau menggunakan yang mereka beri tadi online melalui garisan trek yang disediakan di samping menyelesaikan dan melengkapkan pelbagai misi dan cabaran dalam masa yang terbatas. Dia bukan bergerak line lurus saja, Syarid. Dia ada misi-misi tertentu yang mereka perlu lakukan dan mereka perlu patuhi, dan yang paling penting mereka perlu melakukan dalam masa yang paling pantas sebenarnya. Itu untuk Robo Tracer. Nah, untuk Robo Sumo, macam saya cakap tadi tu, nama dia pun Sumo, dia merupakan satu cabaran di mana anda perlu
memprogramkan. Remember, this is about coding. So you are supposed to program your robot secara autonomous. Maknanya dia sendiri tu. Dia tak ada remote control tau Syahrin. Maknanya anda programkan dia, letak dia dalam dia punya field tu dan dia perlu menolak keluar pelbagai objek dalam masa yang terpantas. Macam hari tu kami tunjuk, kami letaklah kotak-kotak, dia kena push kotak-kotak tu secepat yang mungkin. Kan secara autonomous sebenarnya. Dan akhir sekali untuk kategori innovation, dia merupakan pertandingan untuk mereka membina produk-produk yang inovatif menggunakan programmable controllers dengan tujuan untuk memerangi masalah global. Jadi kita nak budak-budak kita ni berdasarkan pemerhatian dia, apa yang dia boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah global sebenarnya. Jadi untuk kategori tracer dan robosumo ni, satu pasukan mestilah terdiri daripada 2 peserta dan seorang penasihat. Jadi kalau ada 1 dengan 2 tu masuklah saya cadangkan. Manakala untuk innovation, satu pasukan boleh terdiri daripada maksimum 4 peserta, serta seorang penasihat, dan setiap kategori juga mempunyai had umur peserta yang berbeza seperti junior, advanced dan open. Tadi yang paling penting, sebab masa terhad, saya rasa again, I would like to divert, nak arah you all semua pergi ke www.petroscience.com.my/RBTX Challenge. Di situ akan ada dia punya maklumat yang lebih detail sebenarnya. In fact, dia ada, kalau tak salah, dia ada video-video yang kami lakukan sebelum ni, yang mana anda mungkin boleh mendapatkan dia punya apa tu, roh spirit dia nak masuk. Macam ni, kalau nak masuk tengok tu, lagi nak masuk sebenarnya saya rasa. Menarik. Memang saya kira ramai je penonton mungkin sekarang ni dah tengah Google kot, tengah melakukan pendaftaran. Jadi teruskan mendaftar sebab pendaftaran masih dibuka. Jadi Encik Kamaluddin, memandangkan pertandingan ini dilakukan secara online, bagaimanakah proses pertandingan ini akan dijalankan? Okey, menarik sekali. Pertamanya dia adalah secara virtual kan, dan dia telah kita buka dia punya pendaftaran dia pada 10 Jun sehinggalah 15 September pada tahun ni. Jadi peserta perlu mendaftarkan diri di laman web kami seperti yang saya sebut tadi itu di www.petroscience.com/RBTX Challenge, dan mereka perlu menghantarkan video mereka yang menyelesaikan cabaran atau misi yang telah ditetapkan bagi kategori yang dipilih. Contohnya macam Sharon, you've decided nak masuk to line tracer, ambil video, berdasarkan itu you hantar dekat kami. Kan, boleh gunakan YouTube, boleh gunakan Google Drive atau apa saja yang tu untuk membolehkan panel juri menilai video tersebut. Jadi kalau dah masuk kategori robosumo pun kena hantar video juga. Jadi setelah penilaian telah dijalankan oleh pihak juri, pasukan peserta yang terbaik akan dipilih untuk meneruskan pertandingan mereka di peringkat virtual qualification pada bulan 10 dan bulan 11. Jadi kesemua pasukan yang terpilih akan bertanding secara langsung atau live melalui virtual video streaming. Final dia nanti, yang mana yang lepas yang kedua, ketiga tu, untuk yang final dia adalah pada 4 dan 5 Disember tahun 2021. That's where you see the best of the best. Itu yang akan nampak semua, yang power-power semua akan berada di situ sebenarnya. Tapi kalau dapat tengok kan Encik Kamaluddin, memang dia punya proses tu lama lah, macam ada setiap peringkat yang dia perlu atasi untuk sampai ke peringkat final. Saya kira ini bukan sesuatu yang mudah ni. Bukan, sebab kita nak bagi peluang untuk you belajar. Kan, sebab kita untuk buat video tu ada memerlukan masa. So this one is based on the advice of kita punya rakan-rakan advisor kita lah. Dia kalau yang macam kami buat di 2018 tu, kami buat sehari je sebenarnya. Datang, practice, datang, rehearsal and terus bertanding kan. Tapi untuk virtual ni, kita nak tengok video tu macam mana you punya performance. Untuk buat video tu, kita dah mengambil faktor sama ada anda dah daripada tak tahu buat video sampai you tahu buat video, ataupun anda dah memang tahu buat video sebenarnya. So we have taken all into this consideration, sebab tu kita bagi 3 bulan untuk anda cuba dan menyelesaikan misi-misi yang telah diberikan dalam tu. Jadi bila sebut tentang pertandingan secara virtual ni kan Encik Kamaluddin, saya terfikirlah bagaimana pihak Petroscience ni nak mengenal pasti, kod-kod lah kan, ada unsur-unsur penipuan. Dia ada syarat-syarat tu, kalau tengok kat syarat-syarat pertandingan tu, dia ada beritahulah antaranya timer, video tu semua kita akan dah masukkan dalam tu.
memang aku dapatlah. Ya, ada dalam tu. Berdasarkan pengalaman Encik Kamarudin sendiri, adakah kebanyakan yang kita boleh kata macam top 10 lah ataupun pemenang tu robot yang dihasilkan sendiri ataupun dibeli? Okey, 2 tahun lepas Aha. yang dihasilkan sendiri. Menyelesaikan sendirilah. Ah. Jadi dihasilkan sendiri ni seperti yang Encik Maureen kongsikan lah tadi, memang mereka lebih tahu, mereka lebih kreatif untuk menghasilkan berbanding yang dah sedia ada lah. So Shannon, you said the right word sebenarnya, kreatif sebenarnya. So that's where creativity akan mengambil faktor yang paling penting, macam mana nak menyelesaikan masalah. Kita tak kata yang maknanya kalau saya buat sendiri saya hanya berjaya, sebenarnya terpulang kepada kreativiti and macam mana nak menyelesaikan masalah. Kebetulan yang 2 tahun dulu tu yang buat tu sendiri tu dia yang berjaya sebenarnya. Jadi adakah melalui pertandingan yang seperti yang dijalankan oleh pihak Petrosain ni, pertandingan ni akan dibawa ke peringkat kebangsaan, maafkan saya, peringkat antarabangsa? Sebelum ni memang ada hasratnya, especially yang untuk pemenang Robo Sumo sebenarnya. So kita dah liaise dengan Robo Sumo Japan. Tapi because of COVID-19, ketidakpastian ni, jadi untuk tahun ni kita kalau kita buat setakat Malaysia level saja. So hopefully I think by next year bila COVID-19 dah subside, getting better, I think we will continue. Cumanya nak maklumkan macam even 2 tahun lepas pun pertandingan kita ada daripada Indonesia dah menyertai. In fact yang ni pun kita dah dengarlah rakan-rakan kita daripada Indonesia and maybe Thailand, ada 2-3 daripada negeri lain dah menyatakan hasrat untuk menyertai kita punya pertandingan ni. But definitely Indonesia selalunya, even yang sebelum ni ramai dia hantar sebenarnya. Jadi memang nak ke arah pertandingan robotics ni. Baguslah, nampaknya dia semakin mendapat perhatian daripada negara-negara luar juga, bukan sahaja daripada masyarakat kita, tapi tetap mendapat sambutan daripada pihak-pihak luar juga. Jadi saya kira tahun ini berbeza di mana ia dipertandingkan secara visual berbanding tahun-tahun yang sebelum ni. Jadi apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh pihak Petrosain dalam menganjurkan pertandingan ini? Cabaran terbesar? Okey, saya rasa cabaran terbesar yang paling penting ialah untuk kita mengubah minda. Okey, maknanya sometimes based on our pengalaman kita kan, bila orang cakap robot, orang selalu ingat robot tu besar, nak take over human, nak menakluk manusia dan sebagainya kan. Sedangkan yang kita nak tunjuk, macam Line Tracer tu nak beritahu you, Sharon nak tunjukkan you, yang you nampak yang based on the punya syarat-syarat dia hanya mengikut line kan. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, benda ni banyak telah digunakan sekarang ni kan dalam industri, ada yang storan semua kan. Mereka telah menggunakan robot untuk menghantar satu barang ke satu barang berdasarkan Line Tracer tu. Mereka telah diprogramkan sebenarnya. Ya. Jadi saya rasa untuk jawab sebenarnya yang paling penting kita mesti berfikiran positif dan kita mesti yakin yang Malaysia boleh buat, dan kita mesti yakin robotics ni sepatutnya dia memudahkan kehidupan kita, dia menambah baik nilai kehidupan kita untuk kita spend quality time dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Itu yang pada saya paling penting lah. Perubahan minda bahawanya kita boleh buat dan kita tak nak kita jadi passenger. Kita bukan hanya mengguna, kita mampu mencipta. Itu yang kami di Petrosain cuba lakukan pertandingan ni seawal mungkin, even daripada pelajar-pelajar sekolah rendah ni. Sebab kita nak bahawa anak-anak kita yang berada di sekolah ni, mereka punya sikap, mereka boleh buat, mereka boleh lakukan dan mereka mampu untuk mencipta sesuatu. Itu yang kita wujudkan pertandingan yang innovation tu. Because we notice also based on the last 2 years tu kan, pelajar-pelajar kita ni sangat kreatif and they are very innovative sebenarnya. Cuma I think what they need is dia perlukan ruang dan peluang. Mereka perlu diberi platform wadah untuk dia kongsi. Itu yang kami buat pertandingan-pertandingan ni. So that apa-apa ciptaan mereka kalau boleh kita tengok dan mungkin kalau boleh dibawa ke next level. Who knows, mungkin ada yang syarikat international yang berminat ke, kita tak tahu. Tapi yang saya pasti mereka sangat kreatif sebenarnya. Jadi itu merupakan salah satu saya kira sebagai satu kabar baik lah, berita baik sebab bila Encik Kamarudin kongsikan memang kita dapat kita lihat bahawa kanak-kanak golongan yang masih muda memang berminat, mempunyai kreativiti, tetapi perlu
ada sokongan, perlu ada peluang dan ruang untuk mereka menonjolkan bakat dan kreativiti mereka ni. Bila kita sebut pasal robotik ni, Encik, kemudian saya tertanya-tanya, mungkin penonton juga tertanya-tanya, bagaimana dengan modal? Adakah mahal ataupun sederhana? Okey, mahal tu macam mana? Maksudnya adakah untuk menghasilkan robotik dengan sendiri ataupun membeli? Kos di antara kedua-dua tersebut, ada mana satu yang lebih affordable untuk orang ataupun mungkin bagi mereka berkemampuan boleh menggunakan? I see. Okey, saya rasa kalau nak mudah beli, I think you can get it even less than 1K sebenarnya. And benda ni you boleh gunakan lebih daripada pertandingan tu. Tu maksud saya. Jadi pertandingan tu salah satu platformnya, tapi yang paling penting kalau mereka merupakan pelajar-pelajar di sekolah, mereka bolehkan guna ni untuk salah satu subjek ASK, Asas Sains Komputer, dan reka bentuk dan teknologi. Itu boleh digunakan bersamanya. So pada saya dia lebih kepada pelaburan. Investment. Yes, so kena fikir dia merupakan satu pelaburan yang saya rasa worth it. How do you say that, worth it in English? Maknanya dia dia berbaloi untuk kita invest, kita laburkan, so that dia macam saya cakap tadi lah, Sharon, dia bukan untuk pertandingan sebenarnya. Kan dia boleh pergi ke sekolah, dia can add to the quality time yang you gunakan untuk masa keluarga you, belajar sama-sama ni. Kan kita belajar sama-sama macam mana nak buat robot, macam mana nak gerakkan dia, macam mana nak suruh dia ikut instruction yang kami bagikan semua tu kan. So I rasa even if you spend less than 1K, but the return tu may not be in RM, but the return can be in the quality time you have with your family. Kan you have the barang tu untuk buat other pertandingan. You boleh buat kalau you ni, even boleh buat your own workshop kalau yang berminat tu. Ada seorang pelajar 2 tahun lepas tu, so dia dah boleh cipta robot dia sendiri. Saya dengar tu pun saya terharu. Dia pelajar sekarang ni, dia boleh buat robot dia macam anjing tu yang berjalan tu, kecil. Dia boleh buat. Bapak dia tunjuk. Dia buat sendiri, bapak dia tunjuk. Bapak dia kata terima kasih Petrus Science kerana sebab we spark dia untuk dia ambil ke arah mekatronik, and dia tunjuk kat kita benda tu. Something yang kami nak show nantilah, maybe bulan Disember nantilah. Tapi yang paling pentingnya, it is an investment. Pelaburan saya rasa berbaloi untuk keluarga cuba untuk melabur, and then it is beyond competition macam saya cakap tadi tu. The journey is more important, Syara. Perjalanan ke arah tu lebih penting, dan the learning is important. And the experience is also very important. Itu yang kita nak tekankan di sini. Pertandingan, yes, it's good. Tapi ke arah pertandingan tu banyak yang experience, pengalaman yang dia belajar. Yang tu yang kita nak dia semat dan tanam dalam hati dan jiwa mereka. Dari tu ingat tu sebenarnya experience dan the process of learning sepanjang mereka menyertai pertandingan ini adalah satu, saya setuju dengan Encik Kamurin, di mana kita tidak boleh beli dengan wang ringgit. Dah banyak yang Encik Kamurin kongsikan, tapi dia belum kongsikan dengan kita apakah hadiah yang ditawarkan. Jadi setia bersama saya dengan Encik Kamurin sehingga ke penghujung rancangan hanya dalam Siaran Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya, Sharon Kezia dan juga Encik Kamaluddin Kasim hanya dalam Siaran Sejahtera Asia. Jadi saya tahu penonton ni sanggup tunggu sampai ke penghujung rancangan sebab nak tahu apakah hadiah yang ditawarkan oleh Petroscience, Encik Kamaluddin. Hadiah pada saya sangat menarik. Sebab bila anda duduk di rumah, bayangkan macam ni, 4 dengan 5 Disember tu anda duduk di rumah, anda menyertai RBTX, and anda boleh menang. Ada peluang untuk menang. Therefore, untuk Johan, kita bagi RM1,500 tunai. Wang tunai dan juga sijil pencapaian. Jadi kalau tak dapat Johan, naik Johan, kita bagi RM1,000 dan sijil pencapaian. Dan tempat ketiga kita bagi RM500 dan juga sijil pencapaian. Jadi untuk setiap peserta kita akan bagi mereka sijil penyertaan dan sijil pencapaian penghargaan bagi virtual qualification dan virtual grand finalist sebenarnya. So semuanya akan dapat.
Kalau masuk tu dapat CJ penghargaan virtual, RM 1,500, 1,000 dengan 500 kan. Saya tu satu yang bagus apabila duduk rumah, free time, over the weekends, kan, you learn how to code and make sure you solve the problem together with your families kan. Saya rasa again berbaloi lah macam Syarin cakap tadi tu pada saya. Dia Membalut punya hadiah hadiah dia. juga merupakan hadiah yang lumayan saya kira, dan saya kira semua orang dapat hadiah sebab terdapat juga sijil penyertaan dan sijil penghargaan yang akan diberikan kepada anda yang menyertai. Jadi kepada anda jangan fikir rugilah kalau menang tak dapat apa-apa, tapi anda tetap mendapat sijil penghargaan dan anda juga mendapat pengalaman dan learning proses sepanjang anda menghasilkan robotik tersebut. Betul, itu bahasa yang digunakan Syarin. Ya? Tak, itu bahasa yang digunakan. Maknanya even kalau kita kalah lah, kita dapat tempat keempat, kelima sebenarnya kan. Macam salah seorang peserta tahun lepas, dia kata tak apa sebab dia kata bila kalah anak dia tanya dia. Parents dia cakap, anak tanya, siapa ada buat classes robotics, classes dia nak belajar. So maknanya dia punya inisiatif tu anak sendiri yang minta bapak dia tolong carikan. Pada saya, so that is lebih bernilai daripada 500 atau 1,000 sebenarnya. Maknanya kita dah berjaya mencetus minat pelajar-pelajar ni. Kan, all we need to do is to guide them so that they are on the right track. And mind you, sebenarnya Syarin, pertandingan ni kalau dia dah boleh buat sini, dia boleh pergi international. So that's why skill tu penting sebenarnya. So kita kena fikir beyond KLCC, beyond KL, Semenanjung kan. Kalau boleh kita nak supaya anak-anak kita ni pergi bertanding international, kalahkan international, menang international sebenarnya. Betul, sebenarnya kalah dan menang tu memang ada pertandingan. Saya kira walaupun kita mungkin tak ada rezeki pada tahun ni, tapi disebabkan learning proses yang kita dapat dan experience yang kita dapat daripada pertandingan ni, kita boleh improve diri kita sendiri. Mungkin tahun-tahun akan datang kita akan menghasilkan robotik yang boleh membawa kemenangan kepada kita. Ataupun mungkin kita tak dapat akan lalui bersama. Jadi kalau kita sebagai seorang parents pula sekejap kita tunjuk, kita role model kat anak-anak kita, jangan putus asa. Itu yang paling penting. Kan? Maknanya kita cakap dengan anak dia tak apa, and then kita pujuk dia tak apa. Kita kalah tahun ni because of this, next year kita masuk. Kan kita improve lagi. So itu pun salah satu pada saya kejayaan yang patut kita tengoklah. So sometimes kemenangan tak semestinya duit, dia can be in other forms yang kita kena pupuk dan didik pada anak-anak kita. Betul. Jadi sebagai penutup Encik Kamarudin, apakah pesanan Encik Kamarudin kepada penonton yang bersama kita pagi ini? Banyaknya dia yang suruh cakap kat saya. Okey, hasrat harapan saya. Tidak kira di mana anda berada, di negeri mana anda berada, saya ingin sangat-sangat bahawa kita bersama-sama Petrus Science mengorak langkah untuk menyahut cabaran. When people talk about IR 4.0 kan, revolusi industri 4.0, people talk about IoT, people talk about AI, maknanya mari kita sama-sama memulakan langkah kita. So macam mana langkah kita? Maknanya dengan masuk pertandingan ni, kita berkongsi pengalaman, kita share. Sharing is very crucial nowadays dan kita tak boleh simpan. Sebenarnya benda-benda ni, what I learn, Sharon, over the years, banyak kita share, lagi banyak didatang sebenarnya. Kan? Itu dan lagi banyak you bagi, lebih banyak benda ni akan datang in different form and format sebenarnya kan. So hasrat saya sebenarnya pelajar-pelajar dapat mengekalkan minat dia dalam STEM. And itu kalau yang kita boleh nak sebenarnya. Sebab mereka ni, I'm old, so I hope pelapis-pelapis pentadbir yang akan meneruskan Malaysia sebenarnya ialah mereka-mereka yang ada pemikiran STEM, yang mampu membuat keputusan berdasarkan a well-informed decision kan. Dan kita nak Malaysia bergerak terus maju dan maju dan maju dan berjaya sebenarnya. So to do that, we have to start now and kita kena pupuk and semai benih tu daripada sekarang ni lah. So jadi Sharon, your team, ibu-ibu yang berada yang sana yang mendengar tu, saya menyerulah, marilah sama-sama bekerjasama dengan kami untuk memulakan ni so that kita menghasilkan satu generasi yang hebat. Yang hebat dari segi robotics sebenarnya. Jadi sebelum tu kan Encik Kamarudin, sebenarnya S is just a number. Jangan kata diri tu tua. Tua pada sahaja. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada
kepada Encik Kamarudin Kasim di atas perkongsian beliau yang cukup mendalam, cukup penuh informasi dan cukup memberi inspirasi kepada kita tentang pertandingan robotik Petrosains secara virtual. Jadi kepada anda yang masih belum melakukan pendaftaran, anda boleh melakukan pendaftaran di laman web Petrosains dan dekat situ tertera syarat-syarat dan bagaimana untuk anda menyertainya. Jadi sehingga kita bertemu lagi dengan episod yang akan datang bersama saya edisi hujung minggu hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Bye.